Sebenarnya panjang lagi ni. Kalau nak baca semua ni, rasanya tak sempat juga kita nak bincangkan semua. Kita baca sikit-sikit lah. Walaupun kalau baca semua lebih nampak jelas maksudnya, tapi ambil masa lah. Ambil masa sampai ke hujung ni. Lepas itu kira-kiranya habislah Muqaddimah Muslim. Habislah Muqaddimah Muslim. Jadi dia berakhir dengan tajuk besar ini. Lepas itu masuk Kitabul Iman. Oleh itu rasanya kita elok sikit-sikit lah baca. Takut jemung baca dengar saja. Waqad takallama ba'd muntahil al-hadith min ahli asrina fi tashih al-asanid wa tasqimha, dan seterusnya itu. Sesetengah orang yang mendakwa sebagai ahli hadis di zaman kita ini telah berbicara atau memperkatakan berhubung dengan pentashihan sanad ataupun bermasalah sanad itu. Macam mana dia terjemah sini? Ada macam mana dia terjemah? Sesungguhnya ada sebuah pendapat baru yang sengaja dibuat perihal silsilah sanad mu'an'an. Oh begitu. Jauh tu. Jauh. Tak apalah, yang tu kita tinggal dah kan. Kena tengok yang asal lah. Yang asal tu kan ada juga. Kata ada? Yang Arab tak ada. Oh tak ada Arab. Setengah-setengah tu kan ada. Mungkin kemudian tu yang tu kemas sikit kan. Macam mana dia tu? Tak, kalau baca. Oh, cuma mantap. Oh, ini kemudian lah. Sini. Sebahagian para penukil hadis pada zaman kita ini telah berbicara tentang kesahihan dan tidak diterimanya suatu hadis dengan mengatakan jika jauh juga. Sesetengah orang yang mendakwa sebagai ahli hadis di zaman kita ini memperkatakan tentang atau berbicara tentang pentashihan sanad ataupun tasqim. Tasqim itu menyatakan sakitlah, berillat sanad itu. Biqaulin, dengan pendapat, lau darabna an hikayatihi, kalau kita tak sebut pun dan kita tak nyatakan kekarutan pendapatnya itu pun,
Lau darabna an hikayati wa dhikri fasadihi safhan. Kalau kita tidak menghiraukannya, tak sebutkan, buat tak kisah saja pun, lakana ra'yan matinan. Nescaya itu adalah lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Kalau kita tak sebut tu lebih baik lagi. Kita tidak menghiraukannya, itu lebih baik. Wa madhhaban sahihan, itu satu langkah yang betul. Kerana berpaling daripada, atau tidak menghiraukan, berpaling itu maksudnya tidak menghiraukan, tidak ambil kisah pendapat tentang pendapat yang dibuang, pendapat yang terbuang, itu lebih baik, lebih cepat untuk mematikan pendapat itu daripada menghidupkannya, dan lebih melenyapkan, mudah untuk melenyapkan apa yang dikatakan itu. Wa ajdaru, dan lebih patut asal makna dia, maksudnya tidak menarik perhatian orang-orang jahil kepadanya lah. Dia nak cerita di sini banyak perkara kan. Kalau benda tu tak baik disebut, kalau kita buat diam terus, itu lebih baik lagi, lebih cepat matinya daripada kita duduk sebut. Kita duduk bincang pula, jadi orang yang tak tahu pun jadi tahu, jadi semakin hidup benda tu. Kalau untuk mematikan sesuatu pendapat, melenyapkan sesuatu pendapat tu, ada kalanya lebih baik kita tak sebut, kita tak bawa ke dalam majlis, kita tak sebut. Ni pun macam tu juga ni, pendapat orang ni, ada kata kalau nak kiranya patut-patutnya saya tak sebut lah, buat tak kisah saja, tak peduli ya. Itu lebih baik lagi. Kalau kita bersikap begitu, itu sebenarnya lebih sesuai, kata dia, lebih tepat. Kerana dengan menyebutkannya, jadi orang tahu, semakin hidup, bukan semakin mati. Kadang-kadang begitu, tetapi kata dia macam terpaksa lah kena sebut juga. Kalau nak kira dia tak mahu, lebih patut diam saja kalau nak kiranya. Tetapi ghaira anna lamma takhawwafna min syururil awaqib, tetapi oleh kerana kami bimbang, saya takut akibatnya yang buruk itu, dan mungkin orang-orang yang jahil akan terpedaya bimuhdatsatil umur, akan terpedaya dengan benda-benda baru begini, dan mungkin mereka akan cepat percaya tentang kesalahan orang-orang yang menyalahkan pendapat ini pula. Suatu hari nanti bila orang menyalahkannya, dia kata orang tu salah pula, padahal memang salah pun. Tapi kalau orang yang menyalahkannya, dia kata orang tu salah pula. Lebih baiklah daripada awal lagi kita sebut benda ni, walaupun kalau nak kiranya tak padan nak sebut lah, tak berbaloi lah kalau nak sebut pun. Tapi oleh kerana fikirkan mungkin ada satu keadaan, satu masa nanti orang jadi terkeliru, terpedaya. Nanti kalau ada orang yang menyalahkannya pula, orang itu kan pula disalahkan, orang itu pula disalahkan. Jadi kata dia terpaksa ceritalah juga pasal ini. Dan orang ramai ni kadang-kadang benda tu tak betul, tapi kalau ada di kalangan ulama diterima, kadang-kadang dia mudah juga nak terima. Bila dia terima, orang lain mari cerita, dia tolak pula orang tu, dia kata orang tu pula salah. Misalnya sesuatu hadis yang dhaif atau maudhu', kalau tersalah lah disebut oleh seseorang alim, dia mudah membenarkan. Bila dia benar, dia pegang itu, dia ingat yang itu yang betul lah. Bila ada orang lain mari cerita, kata ini tak betul, dia menyalahkan orang itu pula. Ini biasa berlaku. Jadi dia kata ra'ainal kashfa an fasadi qawlihi wa raddi maqalatihi. Saya berpendapat kena dedahkanlah
pendapatnya yang tak betul itu. Pendapat yang tak betul itu, dan kita kena rad, yakni tolak, kritik lah fahaman yang salah itu biqadri ma yaliqu biha, sekadarnya iaitu apa ni, setakat yang berguna lah untuk orang ramai dan yang baik, diharapkan baik akibatnya insya-Allah. Jadi apa ceritanya yang dia keberatan nak sebut itu? Keberatan nak sebut, dan dia kata kalau dia abaikan mungkin akan orang tak hiraukan benda tu. Kalau sebut tu jadi hidup pula. Kemudian mungkin orang jahil terpedaya dengan benda-benda macam ni. Apa bendanya? Ni dia nak cerita. Za'amal qail alladhi iftatahna al-kalam 'ala al-hikayah 'an qawlihi. Orang yang mengatakan, yang kita sebut tadi, yang kita isyaratkan tadi, mengatakan orang yang kita sebut pendapat dia tak betul dan tak benar itu, mengatakan, mendakwa bahawa setiap isnad hadis yang terdapat di dalamnya fulan an fulan, fulan an fulan, fulan an fulan. Maksud dianya riwayat secara an-anah. Ini bab ni sebenarnya ialah kepada orang yang tak belajar. Tak perlu sangat sebenarnya. Kemudian mungkin menjemukan. Mungkin menjemukan dari segi faedah untuk kita nak guna sebagai orang awam, sebenarnya tak ada ni. Untuk ahli dia, untuk orang yang nak mendalami ilmu hadis tentang sanad-sanad memang perlulah. Dan boleh tahu perbezaan pendapat ulama tu, ulama hadis ni begini, ulama hadis ni begini. Antara Imam Bukhari, Imam Muslim pun ada berbeza pendapat. Itu perlu di sini. Ini perbezaan pendapat ni, perbezaan pendapat Muslim dan Bukhari sendiri pun ada juga di sini. Ada juga. Jadi itu sebenarnya tidak perlu. Itulah kadang-kadang orang kata kita belajar ni kelas tinggi. Setengah-setengah tu dia tak mau mari sebab tinggi, dia kata kelas tinggi. Dia kadang-kadang adalah kita berjumpa bab-bab yang macam tu, macam sini. Hari ni betul lah, kalau kata begitu betul lah. Dan yang ni tak boleh nak berendah dah. Memang tahap itu. Macam mana kalau kita tak boleh turunkan? Maksud dia ini riwayat secara an-anah. Ini kan kesahihan berhujjah dengan hadis mu'an-an. Hadis mu'an-an iaitu hadis yang diriwayatkan dengan lafaz an daripada seorang perawi, seterusnya dengan an, bukan haddatsana atau bukan sami'tu dan sebagainya. Bukan saya dengar atau orang ni cerita kepada saya, dia pula diceritakan oleh orang ni, diceritakan oleh orang ni, haddatsana itu riwayat secara tahdits orang panggil, atau riwayat secara sama', dia menyatakan dia dengar daripada orang ni. Tidak, ni orang ni ambil daripada orang ni, dia ambil daripada orang ni, dia ambil daripada orang ni sampai kepada Nabi SAW dengan lafaz an. Dalam istilah hadis ni dengan lafaz an. Hadis yang diriwayatkan dengan sanad macam tu dipanggil hadis mu'an-an. Itu hadis mu'an-an. Jadi hukum tentang hadis mu'an-an, kedudukan hadis mu'an-an itu boleh diterima ke atau tidak, itu sebenarnya nak bincang ni. Jadi Imam Muslim kata ada orang yang mendakwa sebagai ahli hadis di zaman kita ni, dia kata riwayat secara an-anah ataupun hadis mu'an-an itu tak boleh diterima, bukan hujah, tak boleh nak buat hujah. Itu benda yang Imam Muslim ceritanya panjang ni.
akan datang ni dia buat contoh gitu begini, semuanya berkait dengan hadis mu'an'an. Jadi ada pihak yang mengatakan tak boleh kita nak buat hujah. Hujah tu maksudnya kita nak buktikan tentang haram sesuatu, ke wajib sesuatu, ke sunat ke apa, tak boleh. Tak boleh nak buat hujah. Kalau petunjuknya hadis itu menunjukkan macam wajib, tak boleh kita nak kata wajib, kecuali kalau ada dalil lain lah yang menyokongnya, atau yang seumpamanya yang diriwayatkan dengan sanad dalam bentuk lain, bukan dalam bentuk an macam tu. Kalau semata-mata ada yang macam ni, tak boleh. Itu ceritanya. Orang yang dalam sanad hadis yang ada fulan daripada fulan, sedangkan jelas diketahui bahawa mereka berdua itu hidup sezaman. Dan ada kemungkinan hadis yang diriwayatkan oleh dia daripada seseorang itu yang sezaman dengan dia tu, mungkin dia telah mendengarnya, bahkan telah menerimanya secara musyafahah. Secara musyafahah, mana dari mulut ke mulut. Memang dia dengar, dia tengok perawi di atasnya itu menyampaikan hadis berkenaan kepadanya. Boleh jadi begitu. Cumanya kita tidak dapat pastikan yang dia ada mendengar daripada perawi di atasnya. Tak ada bukti. Dan kita tidak mendapati dalam riwayat-riwayat mana-mana pun bahawa mereka berdua pernah bertemu. Tak ada juga bukti. Ataupun pernah menerima hadis dari mulut ke mulut, daripada gurunya. Annal hujjah la taqumu indahu bikulli khabarin jaa hadzal majid. Ini bagi orang yang mendakwa sebagai ahli hadis tadi, dia kata ini hadis yang macam ni tidak menjadi hujjah di sisi dia. Begitu juga hadis-hadis lain yang seumpamanya yang macam ni keadaannya tidak menjadi hujjah di sisinya. Itu kata pendakwa. Yang Imam Muslim tak setujulah. Imam Muslim nak tolaklah pendapat itu. Itu maksudnya. Hatta yakuna indahu al-ilm. Bagi dia, bagi pendakwa tu, dia kata sehingga atau selagi tidak ada pengetahuan yang meyakinkan, atau selagi tidak dapat dipastikan bahawa mereka pernah bertemu sekali sekurang-kurangnya di sepanjang hayat masing-masing. Selagi tak boleh terbukti, tak terbukti macam tu, sekali atau lebih, ataupun tasyafaha bil hadithi bainahuma, atau pernah menerima hadis dari mulut ke mulut, pernah lah, walaupun sekali dalam semasa hayatnya, memang ada terbukti, dapat dibuktikan. Ataupun ada cerita lain yang menunjukkan bahawa mereka berdua pernah berkumpul atau berhimpun atau bersama, bertemu sekali ke sepanjang hayatnya, selagi tak ada bukti macam tu. Fa in lam yakun 'indahu 'ilmu dhalik, kalau seseorang itu dia tak tahu, seorang perawi daripada perawi di atasnya pernah bertemu, pernah bersama, pernah menerima sesuatu hadis, tak ada semua tu. Cuma dia tahu mereka berdua hanya sezaman sahaja, tak memadai. Ada kemungkinan bertemu sahaja, tak memadai. Dia kena terbukti melalui cerita lain yang sahih juga bahawa mereka berdua pernah belajar, pernah bertemu, ada hubungan guru dengan murid lah, ataupun pernah bertemu sekali saja, tak apa dah.
Sepanjang hayat tu pernah sekali, memang terbukti bertemu. Selagi tidak terbukti begitu, tak boleh diterima. Ini mengikut dakwaan orang tadi yang Imam Muslim nak tolak tu. Dan tidak ada riwayat yang sahih yang menceritakan bahawa perawi ini ada mengambil daripada gurunya, pernah bertemu sekali, atau pernah dengar sesuatu daripadanya. Jadi tak boleh kita pakai riwayat yang sampai kepada kita daripada perawi yang seperti ini, tak boleh kita terima. Kata dia, wal amru kama wasafna hujjah. Sedangkan hadis yang macam ni, yakni hadis mu'an'an yang diriwayatkan secara an'anah begini, juga merupakan hujjah, boleh dibuat hujjah. Tetapi bagi dia hadis yang seperti ini mauquf, tak boleh dipakai. Kita kena tawakuf lah. Kita kena tak boleh terima hadis ni, tak boleh pakai. Selagi tidak terbukti dia ada dengar, perawi itu berkenaan itu dengar daripada gurunya apa-apa hadis lah, sama ada sedikit atau banyak. Dalam mana-mana riwayat lah, seperti yang kita hadapi, yang kita berada di hadapan kita tadi, an fulan an fulan, itu ada melalui riwayat lain yang menyebutkan dia pernah dengar daripada guru itu, atau pernah bertemu, memang terbukti bertemu, bukan mungkin saja. Itu kata dia. Kemudian baru dia mula mengkritik. Jadi kritik dia tu panjang dengan contoh-contoh. Wa hadzal qaul yarhamukallah fi at-ta'n fil asanid qaulun mukhtara'un mustahdathun غير مسبوق صاحبه إليه ولا مساعد له من أهل العلم عليه وذلك أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديما وحديثا أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثا وجائز ممكن له لقاؤه والسماع منه لكونهما جميعا كانا في عصر واحد وإن لم يأتي في خبر قط أنهما اجتمعا ولا تشافها بكلام فالرواية ثابتة والحجة بها لازمة إلا أن يكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلقى من روى عنه أو لم يسمع منه شيئا. فأما والأمر مبهم على الإمكان الذي فسرنا فالرواية على السماع أبدا حتى تكون الدلالة التي بينا فيقال لمختنع هذا القول الذي وصفنا مقالته أو للذاب عنه قد أعطيت في جملة قولك أن خبر الواحد الثقة عن الواحد الثقة حجة يلزم به العمل ثم أدخلت فيه الشرط بعد فقلت حتى نعلم أنهما قد كان التقيا مرة فصاعدا أو سمع منه شيئا فهل تجد هذا الشرط الذي اشترطته عن أحد يلزم قوله وإلا فهلم دليلا على ما زعمت فإن ادعى قول أحد من علماء السلف بما زعم من إدخال الشريطة في تثبيت الخبر طولب به ولن يجد هو ولا غيره إلى إيجاده سبيلا وإن هو ادعى فيما زعم دليلا يحتج به قيل له وما ذاك الدليل فإن قال قلته لأني وجدت رواة الأخبار قديما وحديثا يروي أحدهم عن الآخر الحديث ولما يعاينه
ولا سمع منه شيئا قط. فلما رأيتهم استجازوا رواية الحديث بينهم هكذا على الإرسال من غير سماع، والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، احتجت لما وصفت من العلة إلى البحث عن سماع راوي كل خبر عن راويه، فإذا أنا هجمت على سماعه منه لأدنى شيء ثبت عندي بذلك جميع ما يروي عنه بعد، فإن عزب عني معرفة ذلك أوقفت الخبر، ولم يكن عندي موضع حجة لإمكان الإرسال فيه، فيقال له jawab pula jawab pula tadi itu andaian kemudian ini jawab pula, fa in kana al-illah fi tad'ifika al-khabar wa tarkika al-ihtijaj bihi imkan al-irsal fihi lazimaka alla tuthbita isnadan mu'an'anan hatta tara fihi as-sama' min awwalihi ila akhirih, dan seterusnya. Jadi dia kata pendapat kamu ini, semoga engkau dirahmati Allah, dalam mengkritik sanad-sanad seperti yang tersebut tadi adalah pendapat baru yang diada-adakan. Tidak ada orang lain yang mendahuluimu dalam perkara ini, dan tidak ada ahli ilmu yang menyokong kamu atau menyokongnya. Orang yang berkata begitulah. Sebabnya pendapat yang masyhur yang disepakati di kalangan ahli ilmu hadis dan riwayat dahulu dan sekarang ialah setiap orang yang thiqah meriwayatkan daripada perawi lain yang seumpamanya, yakni thiqah juga, sesuatu hadis dalam keadaan ada kemungkinan dia bertemu dengan orang yang diriwayatkan hadis daripadanya, dan ada kemungkinan dia mendengar sesuatu daripadanya kerana mereka berdua hidup di zaman yang sama. Walaupun tidak tersebut di dalam mana-mana cerita sama sekali bahawa mereka berdua pernah bertemu dan pernah bermusyafahah, ya bercakaplah, menerima dari mulut ke mulut. Riwayat itu tetap sabit dan menjadi hujjah yang wajib dipakai. Kecuali kalau di sana ada dalil yang terang menunjukkan perawi ini memang tidak bertemu dengan orang yang diriwayatkan hadis daripadanya. Mana marwi anhu, dengan marwi anhu dia tak pernah bertemu, memang terbukti ada bukti, ataupun terbukti dia tidak pernah mendengar apa-apa daripadanya. Adapun dalam keadaan mubham, samar, tak ada bukti yang jelas menunjukkan dia tidak pernah mendengar, dia tidak pernah bertemu, tapi sezaman, mubham gitu, dalam keadaan mungkin, kalau sama dalam keadaan mungkin, seperti yang kita telah sebutkan tadi, maka riwayat yang seperti ini akan kita pakai dengan makna dia dengar. Riwayat mu'an'an seperti ini kita kena pakai dengan makna dia dengar. Sehingga ada dalil yang telah kita sebutkan tadi. Kalau ada dalil, bukti yang terang bahawa dia tak pernah bertemu atau tak pernah dengar sesuatu, barulah kita kata dia tidak dengar. Kalau tidak, kalau dia riwayatkan orang ni daripada orang ni, daripada orang ni, tiap-tiap seorang tu kita kena pakai masing-masingnya dengar daripada orang yang di atasnya. Begitu. Fa yuqalu li mukhtari'i, maka dikatakan kepada orang yang mereka pendapat ini yang kita telah sebut sebelum ini, ataupun orang yang nak membelanya, kita kata apa? Kamu sudah terima khabar wahid
daripada thiqah, perawi thiqah, daripada orang lain yang thiqah, sebagai hujjah yang wajib kita beramal dengannya. Kemudian engkau masukkan pula syarat itu selepasnya, semua terima. Hadis mu'an'an ini semua terima, ada dalam hadis, dalam kitab hadis, tak boleh nafi itu, semua terima. Dan riwayat perawi yang thiqah daripada perawi thiqah seumpamanya, memang kita kena terima, hujjah, dan wajib kita beramal dengannya, semua terima. Tapi kenapa kamu tambah lagi syarat itu? Itu yang kemuskilannya. Itu yang jadi masalahnya, yang dipertikaikan oleh Imam Muslim ni, sehingga engkau kata tak mahu terima lagi. Kalau perawi thiqah daripada perawi thiqah seumpamanya, dengan lafaz hadatsana tu semua terima, atau sami'na, sami'tu ke apa, semua terima. Tapi kalau dalam bentuk ni, ada sekumpulan ulama hadis yang mensyaratkan, ya Imam Muslim tak setuju, tak boleh kita terima kalau riwayat secara an-anah, kecuali terbukti ataupun kita yakin mereka berdua pernah bertemu sekali sekurang-kurangnya, atau lebih lagi, sekurang-kurangnya sekali, atau dia ada mendengar sesuatu daripadanya. Jadi Imam Muslim tanya, adakah kamu dapati syarat ini yang kamu letakkan ini datangnya daripada seseorang yang kita mesti terima pendapatnya itu? Syarat itu kamu syaratkan mesti bertemu, mesti dia ada dengar sesuatu sekurang-kurangnya sekali. Syarat ini adakah kamu dapat daripada orang yang mesti kita terima pendapatnya, kata-katanya, daripada Allah ke, Rasul ke, atau siapa ke? Adakah syarat ini? Kalau tak ada, kemukakan dalil atas apa yang kamu dakwakan itu. Kalau Imam Muslim andaikan, Imam Muslim andaikan, kalau dia mendakwa ada pendapat mana-mana salaf, ulama salaf yang memasukkan syarat ini untuk kita menerima sesuatu hadis itu, kita kena minta dengan dia. Minta dengan dia. Mana dalil? Yang dia kata begitu, syarat itu ada, dia ambil daripada mana syarat itu pula. Kita kena tanya dia. Dia sendiri dan orang lain tak akan ada jalan. Bagi Imam Muslim, dia yakin syarat macam ni tak ada, dalam Quran ke, dalam sunnah ke, atau kalau kata pendapat salaf, dia pegang dengan apa sandaran dia. Mana dia kata orang ni tak akan dapat alasan, tak akan ada alasan dia. Kalau dia mendakwa ada dalil yang boleh dijadikan hujah, tanyalah dia, apa dalilnya? Itu Imam Muslim kata, apa dalilnya? Mungkin dia kata, dia kata begini-begini, jadi panjanglah. Yang dia kata tu, dia sebut itu panjang. Itulah kesimpulan secara ringkas, pintas lalu dulu. Nanti akan datang kita akan bincang lagi yang ni dengan lebih terperinci lagi, insya-Allah akan jelas. Jadi Imam Muslim berpendapat boleh, ini secara ringkasnya. Inilah yang akan disebutkan oleh Imam Nawawi. Kita akan baca pula yang Imam Nawawi itu. Secara ringkasnya begini, Imam Muslim, bagi Imam Muslim dia boleh terima dah. Yang ni sudah menepati syarat penerimaan hadis, boleh diterima dah. Kalau seseorang tu dengan orang yang diriwayatkan daripadanya, dengan guru dia lah kita kata, seseorang perawi dengan perawi di atasnya, dia hidup sezaman, dan ada kemungkinan mereka bertemu atau mendengar hadis daripadanya. Tiba-tiba dia meriwayatkan dengan an gitu, kita boleh terima. Kita pakai kita kena kata dia terima, dia dengarlah daripada orang itu, daripada guru dia, kena terima gitu, boleh pakai.
Jadi ada satu golongan lagi yang dia kritik ni. Dia kata mereka ni tak mau terima lagi. Kalau riwayat secara an-an daripada orang yang perawi di bawah ni, daripada perawi di atas tu, dia tidak terbukti telah bertemu. Kemungkinan saja bertemu tidak memadai. Dia mesti kena memang bertemu. Walaupun sekali pun tak apa, asalkan terbukti mereka berdua itu pernah bertemu. Walaupun diriwayatkan dengan an, tak apa, kita boleh terima kalau macam tu. Misalnya contoh seperti dia akan akan datang tadi yang saya berhenti tu, di sebelah tu muka surat ni tak samakan kita, tak apalah. Misalnya kita kata Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah. Itu riwayat anak-anak lah tu. Hisham bin Urwah meriwayatkan daripada ayahnya daripada Aisyah. Jadi ayahnya meriwayatkan daripada Aisyah. An semua tu kan. Katakanlah kalau di bawah lagi daripada Hisham bin Urwah, Imam Malik katalah. Imam Malik meriwayatkan an Hisham. Hisham meriwayatkan an ayahnya. Ayahnya meriwayatkan an Aisyah. Itu orang panggil hadis mu'an-an. Jadi sekarang ni semua sepakat mengatakan tiap-tiap seorang daripada yang tersebut tadi dalam sanad tadi, Malik daripada Hisham, memang terbukti sezaman dan terbukti telah bertemu. Bukan sekadar itu, terbukti telah dengar sesuatu daripada Hisham. Bukan sesuatu, banyak. Kita boleh terima. Ni kata satu golongan lagi. Tapi Imam Muslim nak kritik ni. Kalau macam ni, kita boleh terima, kata dia. Lepas tu Hisham ambil daripada ayah dia. Dia sezaman ke dengan ayah dia? Memang sezaman. Sempat bertemu? Sempat. Dia dengar sesuatu hadis daripada ayah dia? Bukan sesuatu, banyak hadis. Walaupun dia riwayatkan dengan an begini, kalau kita bertemu dalam sanad hadis dengan an begini, kita kena percaya, kita kena pakai dia dengar daripada ayah dia. Kemudian Urwah pula daripada Aisyah. Sezaman ke tidak? Sezaman. Telah bertemu ke tidak? Bertemu. Telah terima sesuatu ke? Memang bertemu, terima, bukan sesuatu, banyak hadis. Jadi yang Urwah riwayatkan daripada Aisyah tu, kita kena pakai, kita kena terima sebagai sesuatu yang dia dengar daripada Aisyah. Bukan dia ada orang lain di celah tu. Di antara dia dengan Aisyah ada orang lain, dia ambil daripada orang lain. Atau di antara Urwah dengan Hisham ada orang lain, dia ambil daripada orang lain. Atau di antara Hisham dengan Imam Malik ada orang lain, bukan secara langsung Imam Malik ambil daripada dia dan seterusnya secara langsung, bukan. Ada kemungkinan orang lain. Sebab pada dasarnya riwayat secara an-anah ni dia ada kemungkinan di celah tu, di antara tu ada orang lain. Ada orang lain, ada kemungkinan begitu. Tetapi Imam Muslim kata kalau begini, orang lain pun kata begitu. Kalau memang terbukti, ini yang terbukti lah. Yang terbukti sezaman, terbukti telah bertemu, terbukti telah mendengar sesuatu. Kalau macam ni semua terima. Semua terima. Yang satu pihak lagi tak mahu terima tu sezaman saja, ada kemungkinan bertemu saja, tapi kita tidak dapat pastikan dia memang mereka berdua pernah bertemu. Tak dapat pasti. Kemungkinan itu ada. Macam sekarang lah kita kata katalah Ahmad hidup zaman sekarang, Dr. Yusuf Qaradawi ada di Qatar, dia hidup zaman sekarang. Tiba-tiba katakanlah contoh saja, Ahmad nak riwayatkan daripada Qaradawi. Qaradawi. Ahmad kata anil Qaradawi. Jadi macam mana tu? Sezaman. Bagi Imam Muslim sudah boleh. Terutama kalau zaman kita sekarang ni, sezaman lagilah boleh pergi sekejap ya, naik kapal terbang pergi. Kemungkinan bertemu tu ada. Kemungkinan bercakap melalui telefon boleh sekarang. Kalau sekarang ni, kalau dahulu dia tak boleh lah, dia kena syaratnya
kena bertemu. Kena bertemu dan kena bercakap depan beginilah. Kalau seseorang tu dakwa dia bercakap dari dalam kubur dia misalnya, itu tak boleh pakai tu. Sebab ada yang dakwa begitu. Ada yang mendakwa kata dia belajar dengan Imam Abu Hanifah 20 tahun. Jadi dia dengar macam itu, tak kira. Tidak sezaman pun. Ni kalau sezaman pun, tapi jauh, tak dengar lah kira-kiranya sejauh itu. Tak ada perhubungan, alat perhubungan macam sekarang ni. Zaman dulu kan mana ada telefon apa. Jadi kalau tak bertemu, macam mana nak bercakap? Mesti bercakap sekali. Kena terbukti begitu. Kalau tidak terbukti, tak boleh terima. Kata satu pihak lagi. Imam Muslim kata tidak. Tidak syarat terbukti begitu. Ada kemungkinan sahaja. Sudah cukup untuk kita terima hadis itu. Asalkan perawi itu orang-orang yang baik-baik. Orang yang thiqah. Dan kita kena pakai yang dia riwayat secara an itu mana dia dengar. Itu pada dasarnya. Kecuali kalau ada bukti yang menunjukkan memang dia tak dengar, dia tak pernah bertemu. Kalau tak ada bukti macam tu, kita kena letak dia mungkin bertemu. Jadi kita boleh pakailah hadis dia. Itu benarnya. Asas ceritanya. Imam Muslim terima. Satu pihak lagi tak mahu terima. Kecuali terbukti dia pernah bertemu. Siapa satu pihak lagi? Itu yang kita nak tengok. Kita tengok. Baiklah. Kita tengok yang Imam Nawawi bincang. Imam Nawawi bincang. Kita tengok. Hasilu hadzal bab anna Musliman rahimahullah idda'a ijma' al-ulama qadiman wa hadithan ala anna al-mu'an'an wa huwa alladhi fihi fulan an fulan mahmulun ala al-ittisal was-sama' idza amkana liqa'u man udhifat al-'an'ana ilayhim ba'dihim ba'dha yani ma'a bara'atihim min at-tadlis. Kesimpulannya perbincangan yang Imam Muslim buat di sini bab ni ialah Muslim mendakwa ijma' ulama dahulu dan sekarang tentang al-mu'an'an, yakni hadis mu'an'an, iaitu hadis yang di dalam sanadnya disebut fulan an fulan. Fulan an fulan tadi macam tadilah, Malik an Hisham, Hisham an Urwah, Urwah an Aisyah. Itu maksud hadis mu'an'an macam tu. Mahmulun dipakai dengan arti bersambung sanadnya, bukan putus sanad itu. Mana pada dasarnya kita kena letak di situ. Hadis mu'an'an pada dasarnya adalah hadis muttasil. Dan antara dua orang perawi di bawah dengan di atasnya, kita kena pakai, kita kena terima mereka ada dengar. Yang di bawah tu ada dengar daripada perawi di atasnya. Jika mungkin mereka bertemu, mana yang di bawah tu mungkin bertemu dengan yang di atas. Mungkin bertemu tu macam mana? Iaitu mereka hidup sezaman. Itu syaratnya, hidup sezaman. Kalau yang itu sudah mati, lepas tu baru dia ada, tak boleh, tidak sezaman. Dia kena sezaman. Sezaman pula seperti yang kita maklumlah. Jangan dia umur 2 tahun. Kalau dia umur 2 tahun, yang murid tu umur 2 tahun, guru tu tak kira lah umur berapa pun. Itu tak boleh. Sebab murid itu bukan berada pada umur yang layak menerima hadis. Itu tak kira. Kiranya dia tu berada pada umur yang layak menerima hadis. Sekurang-kurangnya, katakanlah kita kata mengikut setengah-setengah ulama, berpendapat kata 10 tahun umur dia. Kita kata mana mungkin dia bertemu, yang itu duduk jauh, yang ni duduk sini, dia duduk Malaysia, yang itu duduk di Mesir misalnya. Apa peliknya kalau di Mesir pun sekarang dia boleh pergi kan? Ayah dia bawa, kalau dia tak pergi, tak boleh pergi sendiri, ayah dia bawa. Tiba-tiba dia dengar orang itu kata dia pernah bertemu sekali. Memadai dah. Di samping mereka itu bersih daripada tadlis, mana tidak dikenali sebagai mudallis.
Perawi itu tidak dikenali sebagai mudallis. Misalnya Urwah daripada Aisyah. Urwah ni dikenali sebagai mudallis ke? Mudallis maksudnya perawi yang suka menyembunyikan gurunya yang sebenar. Misalnya hadis yang zahirnya nampak dia ambil daripada Aisyah, sebenarnya dia bukan terima secara langsung daripada Aisyah. Ada orang tengah, orang lain melalui orang tu. Orang tu lah yang sebenarnya yang mendengar secara langsung daripada Aisyah, tapi dia tak sebut orang tu. Selalu dia buat begitu. Orang yang mengamalkan cara macam ni, terutamanya kalau guru yang tidak disebutnya, yang dia ambil tempat ambilan dia sebenarnya tu, guru tu lemah. Lagi tu. Kalau orang buat macam ni, ini orang panggil mudallis. Kalau mudallis tak boleh lah. Syaratnya dia tidak mudallis. Ada kemungkinan bertemu sebab mereka hidup sezaman. Cukup. Kita kena kata hadis itu bersambung, bukan putus. Putus ni macam mana? Misalnya kita kata antara Urwah dengan Aisyah ada satu orang lain. Tiba-tiba orang tu tak disebut. Itu orang panggil sanad putus lah. Bila putus, dhaif lah. Begitu. Bagi Imam Muslim, kalau Urwah meriwayatkan daripada Aisyah, kita kena pakai dia dengar. Sanad itu dikira bersambung. Sebab dia tidak dikenali sebagai perawi mudallis. Kalau dikenali sebagai perawi mudallis, lain. Itu lain. Imam Muslim pun pertikai kan. Tak terima semua. Dengan syarat itu. Sebab apa? Sebab orang yang dia ambil daripada itu tu, yang dibuang itu siapa? Kita tak tahu. Sahabat ke? Kalau sahabat tak apalah. Kalau bukan sahabat, siapa? Jadi itu kena pastikan. Kalau tidak, hadis itu jadi dhaif. Imam Muslim menukilkan ada sebahagian orang yang, ada setengah orang di zaman dia tu berpendapat hadis macam ni tak boleh pakai, tak boleh buat hujah, dan tidak boleh kita pakai sebagai hadis yang muttasil, hadis yang sanadnya bersambung. Walaupun perawinya itu bukan mudallis, orang baik, orang bagus, tapi kita tak boleh kata dengan pasti bahawa sanad itu memang bersambung, muttasil. Memang perawi bawah dengar daripada perawi di atas. Tak boleh kata macam tu. Ada orang lain kata begitulah. Kita tak boleh kata bersambung, kita tak boleh kata dia dengar selagi tidak terbukti. Kemungkinan saja tak memadai. Selagi tidak terbukti mereka pernah bertemu sekurang-kurangnya sekali dalam hidup. Kalau lebih itu lagi baguslah. Sekurang-kurangnya sekali pernah bertemu. Tidak memadai wala yakfi imkanu talaqihima. Tidak memadai kemungkinan, mungkin oleh kerana dia sezaman mungkin bertemu. Sebab masing-masing hidup kan, boleh bergerak sana pergi sini, boleh. Tak memadai. Kata golongan ini yang dikritik oleh Imam Muslim ni, tak memadai. Dia kena terbukti. Qala Muslim, kata Muslim, pendapat macam ni saqitun mukhtara'un mustahdathun. Pendapat macam ni tak boleh pakai. Saqit itu mana gugur lah, tak ada nilainya. Pendapat rekaan, pendapat baru, kata dia, bukan ada asas. Dia tak mahu terima, dia tolak pendapat itu. Lam yusbaq qailuhu ilaihi. Tak ada orang yang berpendapat begitu. Di zaman dahulu kata dia tak ada orang yang berpendapat begitu, dan tidak ada ahli ilmu yang menyokongnya. Dia kata wa innal qawla bihi bid'atun batilatun. Berpendapat begitu, kata kena ada bukti begini-begini, itu pendapatnya bid'ah baru, kata dia, karut, kata dia. Dahsyat. Imam Muslim pukul, zahirnya kena guru dia sendiri. Kena guru dia sendiri. Imam Bukhari memang begitulah, Imam Bukhari. Jadi orang muskil, siapa ni yang dia tuju ni? Siapa sekarang ni? Yang dia pukul sekarang ni siapa? Sebab kita maklumkan Imam Bukhari memang macam tu. Tak memadai
Mungkin saja mereka bertemu semata-mata kerana hidup sezaman, tak apa dia. Memang Imam Bukhari begitu. Dia kena terbukti. Jadi yang dia kata ni betul-betul Imam Bukhari. Imam Bukhari ke yang dia tuju ni? Terkejut semua kan? Nah, sebab apa? Kan dia sanjung sangat Imam Bukhari tu. Dia hormat sangat guru dia tu. Macam mana pula dia kata? Atau orang lain? Kalau orang lain pun kena juga guru dia. Kalau dia tuju orang lain pun, kan guru dia kata begitu juga, secara tidak langsung kena juga. Kalau dia tak tuju kepada guru dia pun. Kalau dia tuju, macam mana jadi? Tak teruk lah, nampak? Imam Bukhari itu mengatakan benda bid'ah lah. Benda karut lah. Tak ada nilai. Dia akan jadi begitu. Tak apa. Wa atnaba Muslim rahimahullah fi syana'ati ala qailih. Imam Muslim dengan panjang lebarnya dia bincang panjang lah dalam dalam mencaci lah, dalam mencaci ataupun menyebutkan tidak baiklah pendapat begini, dalam memburuk-burukkan pendapat ini. Dan hujahnya Imam Muslim berhujah, hujahnya wahtajja Muslim rahimahullah bikalam. Imam Muslim berhujah yang mana ringkasan hujahnya Imam Nawawi buat ni. Ringkasan hujahnya ialah annal mu'an'an 'inda ahli al-'ilm mahmulun 'ala al-ittisal. Mengikut ahli ilmu hadis, hadis mu'an'an itu kita kena pakai sebagai hadis yang sanadnya muttasil. Begitu. Jika terbukti at-talaqi, jika terbukti bertemu ma'ihtimalil irsal, dalam keadaan ada kemungkinan dia meriwayatkan secara mursal. Secara mursal itu makna ada kemungkinan dia buang seorang di tengah tu. Macam Urwah daripada Aisyah, ada kemungkinan dibuang satu orang situ. Sebab riwayat secara an-anah, bila kata riwayat secara an-anah berarti ada kemungkinan dibuang. Walaupun ada kemungkinan dibuang begitu, kita kena pakai dengan makna muttasil sanad itu, dengan syarat tadilah tidak mudallis perawi dia. Jika terbukti bertemu, satu. Wakadha, begitu juga jika mungkin bertemu, mungkin saja, bukan terbukti bertemu. Kalau terbukti bertemu, memang orang lain pun terima begitu kan. Atau mungkin saja bertemu. Wa hadha alladhi sara ilaihi Muslim qad ankarahu al-muhaqqiqun, kata Imam Nawawi. Pendapat Muslim ini sebenarnya dibantah oleh ahli-ahli tahqiq yang lain pula. Pendapat Muslim ni, walaupun dia kata pendapat dia tu kuat, pendapat dia lah pendapat kebanyakan, sebenarnya Imam Nawawi kata pendapat dia ni dibantah oleh ahli-ahli tahqiq, pengkaji-pengkaji yang lain pula. Maknanya Imam Nawawi sama juga orang lain kata pendapat itu pun betul juga, itu cara dia, gitulah. Tapi Imam Muslim ni memang sungguh-sungguh lah dia dalam menolak, mengkritik pendapat orang yang seperti itu. Waqalu, dan muhaqqiqun, pengkaji hadis berpendapat hadza alladhi sara ilaihi dha'if, yakni pendapat Muslim itu dhaif. Itu sebab kita kata ni, yang kita bincang sekarang ni yang khilaf-khilaf yang khilaf-khilaf di antara ulama hadis, bukan yang asas, bukan yang asas. Dan yang dia tolak itu, yang dia kritik, itulah pendapat yang terpilih dan yang sahih, kata Imam Nawawi. Alladhi alaihi a'immatu hadzal fan, yang dipegang oleh imam-imam dalam bidang ini. Yang dia kritik itulah yang betulnya, tapi dia kata yang tu tak betul. Kalau orang Kelantan kata ni, orang Kelantan ni macam ni cara dia ni, berapa muka surat ni, congek ekor lah kata, congek ekor kritik. Tapi begitulah perbincangan ilmiah ni lah, bukan nak menghina orang tu, orang ni bukan masalah tu, nak bincang. Tapi kadang-kadang pendapat seseorang tu kan, dengan keyakinan dia tu begitu bersungguh dia,
Jadi kita kena nilai tengok pula. Dia kata macam tak ada orang sebelum ni berpendapat begitu, padahal ada pun. Lam yusbaq ilaihi. Tak ada orang sebelum ni kata macam tu. Kenapa Imam Muslim sampai keras begitu? Nanti akan ada jawapannya lah. Akan ada. Dia pun dengan semangat agama dia yang kuat nak jaga Rasulullah tu sampai begitu dia. Orang ni pun ada alasan dia. Kenapa dia berpendapat macam lain dengan syarat tadi? Dia ada alasan dia. Siapa imam-imam dalam bidang ni? Ali ibn al-Madini wal Bukhari wa ghairuhuma. Ali ibn al-Madini tu guru Imam Bukhari dan Imam Bukhari sendiri, dan ramai lagi yang lain. Imam Syafi'i antara yang berpendapat begini. Dia kata tak ada orang dulu. Macam mana? Pelik juga tu. Al-Fallas dan ramai lagi, Daraqutni dan lain-lain memang kata begitu. Boleh ada. Sekumpulan ulama mutaakhirin menambahkan lagi syarat itu. Tambah syarat ada. Nak kata tak laku syarat itu, tak ada. Memang orang timur. Tambah lagi syarat itu ada. Ini Imam Nawawi sebut. Iaitu Al-Qabisi mensyaratkan mereka berdua bertemu dengan pertemuan yang nyata. Jangan berselindung-selindung. Memang orang tengok, orang nampak, orang tahu memang bertemu. Bukan semata-mata dakwaan sahaja, tak memadai. Abul Muzaffar As-Sam'ani, faqih Syafi'i, tambah lagi syarat. Kalau riwayat secara an-anah ni baru boleh diterima, syarat lagi tambah. Tadi syaratnya apa? Terbukti sezaman satu. Terbukti bertemu. Atau terbukti telah mendengar. 2, 3. Kemudian bertemu tu syarat tadi. Yang keempatnya, bertemu memang betul-betul terbukti sungguh. Ada orang tengok. Ada orang tengok, ada gambar misalnya. Itu terbukti. Tambah lagi, ditambah apa? Fashtarata tula suhbah bainahuma. Bukan sekadar bertemu, kena kena lama bersama. Murid dengan guru tu kena lama bersama. Bukan sekali bertemu saja tak memadai. Ada tambah lagi. Jadi macam Urwah tu daripada Aisyah memang lama lah bertemu. Boleh terima. Walaupun dia riwayat secara anak-anak boleh terima. Kemudian Urwah itu bukan mudallis pula. Urwah tu perawi thiqah pula. Kalau perawi dhaif tak boleh. Jadi kalau perawi dhaif tak boleh. Jadi itu banyak perkara yang kita kena perhati. Abu Amr Ad-Dani tambah pula. Fashtarata ma'rifatahu birriwayah anhu. Iaitu syaratnya orang maklum dia ada meriwayatkan hadis daripada dia. Macam Urwah tadi. Orang maklum, semua maklum dia ada meriwayatkan hadis daripada Aisyah. Kena maklum begitu. Imam Nawawi tolong sebutlah bagi pihak ni Imam Bukhari dan lain-lain. Dia kata dalil mazhab yang terpilih ini ialah yang dipegang oleh Ibnul Madini, Bukhari dan orang-orang yang sependapat dengan mereka berdua, bahawa al-mu'an'an inda thubuti talaqi, hadis mu'an'an bila sudah terbukti mereka berdua bertemu, murid dengan guru, innama humila ala al-ittisal. Sebab apa kita pakai bersambung? Kita percaya dia sanadnya muttasil, li'anna zahir, kerana yang zahir, yang nyata daripada seorang perawi yang bukan mudallis, bahawa dia tidak akan berkata begitu kecuali dia ada mendengar daripada gurunya. Kemudian penyelidikan yang dibuat oleh ulama memang terbukti begitu pun. Misalnya kita kata contoh tadi,
Urwah meriwayatkan an Aisyah secara anah begitu. Terbukti yang dia kata an itu memang dia dengar pun. Cuma dia sebut daripada ni untuk meringkaskan cerita. Riwayat daripada sahabat ni, kita kata daripada sahabat ini, kita guna perkataan daripada itu saja. Bukan ada nak menyembunyikan sesuatu rahsia, tak ada. Memang dia dengar pun hadis itu, tapi itu salah satu bentuk cara meriwayatkan hadis, sama ada dengan haddatsana ataupun dengan cara an. Dia guna an, itu saja. Kerana kebiasaan mereka tidak berkata begitu kecuali dalam riwayat yang mereka dengar daripada perawi di atasnya, kecuali mudallis. Kalau mudallis lain ceritalah. Kalau tidak mudallis, kita kena pakai dia dengar dan sanad itu bersambung. Dia tak ada buang seseorang di celah tu, di antara dia dengan perawi di atasnya, tak ada buang. Sebab itu kita tolak riwayat mudallis. Sebab mudallis ini boleh jadi dia ada buang seseorang. Jadi mereka yang terima ni pun dia tak terima kalau riwayat mudallis. Kalau riwayat mudallis secara anak-anak, dia tak mahu terima. Itulah sebabnya. Tapi kalau tidak mudallis, boleh diterima. Bila telah terbukti bertemu, mereka berdua bertemu, jadi besar kemungkinan ghalaba ala dhann, besar kemungkinan ittisal. Jadi semua ni bab ni asasnya ialah besar kemungkinan ghalabah dhann. Dalam keadaan itu dia ada dengar sesuatu, dah bertemu. Tidak begitu keadaannya dalam kes mana seseorang yang ada kemungkinan bertemu saja. Tadi terbukti bertemu. Kalau kes orang yang ada kemungkinan sahaja bertemu, bukan terbukti bertemu, tidak begitu keadaannya. Sebab kita tidak akan kata besar kemungkinan dia begini. Tak akan kata begitu. Tak boleh kata begitu. Fa'innahu la yaghlibu 'ala dhann al-ittisal. Mana kita tak boleh kata besar kemungkinan bersambung. Tidak begitulah. Jadi kita tak boleh pakailah riwayat orang yang semata-mata ada kemungkinan bertemu sahaja itu, riwayat itu muttasil, tak boleh pakai begitu. Dan dia menjadi seperti perawi yang majhul. Ada perawi yang majhul di situ. Kerana perawi yang majhul riwayatnya mardud. Bukan kerana kita yakin tentang dia tu berdusta atau dhaif dia tu. Tidak. Bahkan kerana ada syak tentang perawi itu. Sudah ada keraguan. Tidak ada kepastian lagi. Itu kata dia, itu alasannya. Sebab apa? Kalau semata-mata ada kemungkinan bertemu saja, kita tak mahu terima. Ini kata pendapat Bukhari dan lain-lain lah. Kenapa? Sebab kita tak pasti itu. Yang dibuang itu siapa? Bukan kita yakin dia tu berdusta atau dhaif pun, tidak yakin begitu. Tapi keadaannya sudah meragukan sekarang. Dia menjadi seperti perawi yang majhul. Bila majhul, ada dalam sanad perawi yang majhul, dia jadi dhaif juga. Itu sebabnya. Tapi kalau seorang yang memang terbukti telah bertemu, ini sebenarnya masalah ijtihad. Masalah ijtihad. Yang dia kata kalau terbukti bertemu tu, mestilah dia dengar. Mesti ke? Tak mesti juga kan. Kalau misalnya satu orang si A memang terbukti bertemu, bahkan bukan setakat bertemu, dengarlah bercakap-cakap dah, apakah kita boleh kata dengan pasti yang lain-lain semua tu yang dia sebut daripada orang yang B, yang dia dengar semuanya, pasti ke? Tak mesti. Boleh jadi dia dapat tahu daripada orang lain melalui orang lain.
Tak pasti juga. Tapi ini atas dasar ghalabah zan. Ghalabah zan sudah memadai, dikira begitu. Sudah memadai. Jadi dalam bab ini dia kira sudah memadai. Macam kita tak tengok matahari sendiri, masuk zuhur ke atau tidak, tapi kita tengok jam. Ghalabah zan. Atas dasar ghalabah zan, kita kata sudah masuk zuhur. Atau tadi kita tak bunyi apa-apa, kita dengar orang yang azan, kita kata masuk zuhur. Atas dasar zan. Padahal mungkin salah. Orang yang baik itu tak masuk zuhur lagi, dia sudah baik, mungkin ada kemungkinan juga kan. Tapi atas dasar dia tu sebagai Bilal, jadi besar kemungkinan. Atas dasar itu, dari segi hukum sudah boleh terima dah. Kita nak sembahyang pun tak salah dah. Sama juga dengan jam. Boleh jadi jam kita tu dipusing oleh siapa-siapa ke? Boleh jadi mundur, sebenarnya tak masuk lagi. Ataupun dipercepatkan, sebenarnya tak masuk lagi, dia kata masuk lah, sebab tengok jam. Ada kemungkinan kesilapan tu, tapi dalam keadaan terpelihara lah, kita kata terpelihara, terjaga jam kita. Dia perjalanan dia pun bukan jam gila lah, ya, cepat sangat ke atau slow sangat kan. Biasa, dalam keadaan biasa, kita akan kata betul lah jam tu. Jadi bila sudah pukul sekian-sekian, masuk dah zuhur, kita pun sembahyang lah. Atas semua ni atas dasar besar kemungkinan. Itu kaedah ghalabah zan. Ghalabah zan itu kalau dalam bahasa kita panggil besar kemungkinan. Sudah boleh pakai untuk hukum banyak perkara lah. Dia sekadar tu bukan yakin pun, sebab ada kemungkinan lagi begitu begini, ada kemungkinan lagi, tetapi biasanya jam kita itu betul. Kita letak pun tempat yang terpelihara. Takkan ada jin pula mari pulas jam kita. Itu tak kira yang macam tu, kira yang biasa. Kira yang biasa. Kecuali kalau rumah kita tu beratur, boleh jadilah, jangan pegang sangat jam tu. Kalau dalam keadaan biasa, dalam keadaan biasa kita kira betul lah. Itulah yang dikatakan ghalabah zan. Jadi yang ni pun macam tu juga. Ini semua masalah ijtihad. Kalau nak cari dalam Quran ke dalam hadis penat, itu yang Imam Muslim cabar tu cuba bawa. Orang yang mesti kita terima kata-katanya, dia ada sebut macam tu, syarat macam tu, benar juga. Ini masalah ijtihad. Ini hukum hadis mu'an'an daripada perawi yang bukan mudallis. Kata begitulah. Adapun mudallis sudah kita sebut dah sebelum ni, kata dia sudah sebut dah hukumnya, riwayat dia tu. Ini semua adalah berdasarkan mazhab yang sahih, yang terpilih, yang telah dipegang oleh salaf dahulu dan khalaf dari kalangan tokoh-tokoh hadis, fiqh dan usul. Semua terima bahawa hadis mu'an'an mahmulun ala al-ittisal. Hadis mu'an'an dipakai sebagai hadis muttasil dengan syarat yang telah kita sebutkan tadi. Semua terima. Macam mana Imam Muslim? Tapi Imam Muslim ni tidak. Di sini ya, dia kritik lah. Memang dia kritik. Tak apalah, nanti kita pasal panjang lagi, kita akan bincang lagi. Apa maksud Imam Muslim sebenarnya? Dia tuju Imam Bukhari ke dia tuju orang lain? Tak kira lah dia tuju siapa pun, tapi kena lah Imam Bukhari sekarang ni. Kena. Imam Nawawi tak setuju dengan pendapat dia, lebih setuju dengan pendapat orang lain. Walaupun dia bawa berapa banyak dalil dia, bukti dia, dia hujah dia, itu tidak diterima. Dengan sebab itu, ulama ni hebat macam mana pun kita kena tengok juga orang lain. Kena tengok juga apa kata orang lain, pendapat orang lain, kitab lain, kena tengok juga. Itu cara terbuka macam itulah yang paling baik, yang paling bagus. Tak boleh kita taksub dan dia hebat mesti dia betul. Ada, dia terbuka. Terbuka, cuba tengok ni. Ulama-ulama terbuka. Apakah pada pandangan Imam Nawawi ni, Imam Muslim sudah kurang, sudah cacat, tidak boleh dipercayai? Tidak, dia syarah kitab ni, kitab Muslim sampai habis, tapi dia kritik, dia tak setuju dengan Muslim sini. Di sini dia tak setuju.
Bukan bermakna dia tidak hormat lagi kepada Imam Muslim. Itu cara yang betul dalam bab ilmu ni, sepatutnya begitu. Wa dhahaba ba'dul dia sebut ni, wa dhahaba ba'du ahli al-ilmi ila annahu la yuhtaj bil mu'an'an mutlaqan li ihtimali al-inqita'. Ada juga, dia ada beberapa pendapat dalam masalah ni. Imam Muslim macam tadi, Imam Bukhari dan jumhur ulama kita kata macam tadi. Ada lagi satu pendapat, dia kata tak boleh langsung hadis mu'an'an ini dibuat hujah. Langsung tak boleh. Ikutlah yang macam mana pun, yang terbukti pun bertemu atau dengar sesuatu daripada perawi di atas dia, terbukti pun tak boleh pakai juga. sebab ada kemungkinan inqita'. Ada kemungkinan terputus di situ. Seperti yang saya contohkan tadi, satu orang yang memang dengar daripada ayah dia. Dia sempat dengan ayah dia. Dia dengar daripada ayah dia pun. Banyak perkara dia dengar. Apakah setiap yang dia cerita kemudian itu yang dia dengar daripada ayah dia sendiri? Atau daripada orang lain? Kan ada kemungkinan itu. Dia tu orang baik. Baik pun soal lain. Itu cerita lain. Orang yang jujur, orang yang amanah. Tapi takkanlah semua itu dia dengar daripada ayah dia. Boleh jadi dia dengar daripada mak dia, daripada abang dia. Boleh jadi. Macam mana yang kita pastikan, kita kata mesti dia dengar daripada ayah dia? Ayah saya kata begini, ayah saya kata begini, ayah saya kata saya dengar dia ke? Ataupun dengan perantaraan orang lain? Ada kemungkinan tu kan? Baik, kalau ada kemungkinan, boleh jadi yang ni sebenarnya bukan daripada ayah dia secara langsung, tetapi melalui abang dia. Abang dia tu tak baik orangnya. Macam mana? Abang dia tu orang tidak amanah. Macam mana jadinya? Susah tu. Sebab itu ada satu golongan dia tak mau pakai langsung hadis mu'an'an, sebab ada kemungkinan inqita'. Tapi Imam Nawawi kata pendapat ini mardud, tertolak bi ijma'is salaf. Ijma' salaf tolak pendapat ini. Mana tak boleh pakai langsung hadis mu'an'an. Tak betul berapa banyak dalam kitab-kitab dia yang mu'an'an itu semua pakai. Macam mana? Kalau kata macam ni tertolak berapa banyak daripada khazanah hadis-hadis itu tertolak semua. Berapa banyak? Jadi dalil mereka kenapa yang tolak ni? Sebab ada ghalabah zan ma'al istiqra'. Adanya besar kemungkinan tadi. Pakai kaedah besar kemungkinan itu satu. Yang keduanya istiqra'. Berdasarkan penyelidikan ulama, memang dia kira dengar. Kita pakai gitulah. Walaupun hakikatnya yang bukan dia dengar secara langsung, pada dasarnya kita kata dia dengar. Yang dia sebut daripada orang tu biasanya yang dia dengar. Jadi yang lain-lain kita pakai dia dengar, walaupun dia tidak dengar. Kita tidak dapat pastikan satu-satu, tapi secara umumnya kita kata dia dengar. Ini yang dia dengar daripada orang berkenaan lah. Kalau ayah dia lah. Macam Hisham bin Urwah, daripada ayah dia Urwah, dia dengar daripada Urwah lah. Walaupun ada kemungkinan tidak secara langsung, tak kira. Itu dia. Kalau tidak jadi susah juga nak pastikan itu ini dengar ke. Dia akan tertolak habis semua. Kalau kita ragu satu, yang mana satu? Mungkin yang lain begitu. Susah tu macam tu. Susah. Jadi dalam hidup ni kalau nak halus sangat, jadi susah juga kita. Nak halus sangat, jadi susah juga. Tak boleh buat kerja apa pun. Tak boleh nak buat apa. Kalau kita nak selidik betul-betul, yang bersih betul-betul. Jadi sekadar tu pun sudah memadai untuk meneruskan hidup kita ni. Dalam kaedah ilmu pun macam tu juga. Kaedah ilmu macam tu juga. Benda makanan ke minuman ke sama juga macam tu. Kalau kita kata tengok air ni bersih dah, ni bersih, jernih. Tapi kalau kita tengok lagi dengan kacamata lain, kita pakai mikroskop, nampak ulat, macam-macam dalam ni, kuman yang nampak. Jadi dengan sebab itu kita tak boleh minum air. Lepas tu nak minum apa?
Jawablah itu. Itu jadi susah. Jadi susah. Jadi sekadar yang zahir kita nampak, begitu je lah. Kita kata bersih lah. Kalau orang lain mari dia kata betul juga, dia kata tu betul. Cuba tengok kata dia. Tapi kalau kita nak pakai yang itu, susahlah kita nak minum, nak hidup. Yang ni sudah boleh hilang dahaga dah kan? Hilang dah. Sudahlah. Jadi kita nak pergi dalam-dalam sangat tu apa faedahnya? Jadi sampai menyusahkan. Itulah asasnya. Apa-apa ilmu pun dia ada tolak ansur sebenarnya. Kalau kita nak dalam sangat pergi nak kritik semua perkara, susah siapa? Kita juga yang susah. Terutama kalau makan minum ni, kita lah yang terjejasnya. Ilmu pun begitu juga. Kita nak ambil kira sangat benda-benda macam tu. Cukuplah pakai kaedah umum. Itu pun sudah ketat dah tu. Sudah ketat dah dengan syarat begini-begini, cukuplah tu. Cuma mungkin nak orang pertikaian macam mana dalam masa yang ringkas tu banyak sangat riwayat dia. Kira-kiranya kalau dia duduk sehari semalaman pun tak habis tu. Sehari semalaman pun dia tak dapat sebanyak tu. Ni banyak ni. Ya, kita boleh pertikaian. Tengoklah, biar masuk akal. Takkan dia tak berhenti? Mengajar tu dia tak berhenti 24 jam. Kira-kiranya dalam masa ni berapa banyak paling tinggi hadis dia boleh terima. Itu kaji lah, nak kaji tak kisah. Tetapi ada kemungkinan, bahkan terbukti dia pernah bertemu sekali. Itu sekali yang kita tengok, yang kita tak tengok mungkin. Mungkin dia bertemu. Kita duk kira sehari 24 jam saja. Dalam masa 24 jam mungkinkah dia terima semua ni? Itu berdasarkan yang kita tengok. Yang kita tak tengok, tengah malam dia pergi misalnya, ataupun pada waktu lain, ada kemungkinan semua tu. Wallahu a'lam. Inilah hukum mu'an'an. Adapun kalau seseorang itu berkata haddatsani fulanun anna fulanan, bukan an tapi anna, itu orang panggil hadis mu'an'an, bukan mu'an'an. Yang pertama tadi kalau dengan an, hadis mu'an'an. Ni hadis mu'an'an. Dia ada pula satu bentuk hadis. Mana hadis di antara perawi dengan perawi di atasnya ada sebut anna, bukan an. Ini disebut haddatsani fulanun, si fulan menceritakan kepada saya bahawa fulan gitu sampai ke atas. Dia sebenarnya dalam satu rantaian sanad itu tak semestinya semua tempat macam tu. Sebahagiannya ada an tadi pun sudah dikira mu'an'an. Tidak semestinya daripada awal sampai ke akhir mesti an begitu barulah jadi mu'an'an. Tidak. Misalnya Imam Malik, haddatsani Malik, haddatsani murid dia Yahya bin Yahya al-Masmudi kata haddatsani Malik. Sudah ada haddatsani. Kemudian di atas dia tu haddatsani Hisham misalnya. Yang tadi haddatsani Hisham an abihi an Aisyah. Dua tempat ada an. Dia sudah kira mu'an'an dah tu. Walaupun ada secara tahdits, dua sebelum tu ada secara tahdits, tapi hadis itu dikira mu'an'an. Di tempat itulah mu'an'an. Di tempat di bahagian yang sebut an itu. Jadi di situ kena tengok banyak perkara. Antaranya perawi yang tersebut sebelum an itu, yang ni murid, mudallis ke tidak? Itu antara benda yang kena tengok. Kalau tidak mudallis, sezaman ke tidak? Tak timbullah persoalan tadi. Sempat bertemu ke tidak? Sezaman ke tidak? Pernah bertemu, terbukti pernah bertemu, atau mungkin saja bertemu oleh kerana mereka sezaman. Macam mana? Itulah yang dikaji oleh ulama-ulama tentang perawi-perawi hadis itu. Nampak? Begitulah.
Dia kata seperti an juga. Kalau riwayat dengan an begitu di antara perawi dengan seorang perawi yang lain, ada an begitu, sama dengan an juga. Dipakai dengan arti muttasil, bersambung. Sanad itu perawi di bawah dengan perawi di atasnya bersambung, dengan syarat tadi juga. Dengan syarat tadi juga. Tetapi Imam Ahmad bin Hanbal, Ya'qub bin Syaibah, Abu Bakar Al-Bardiji mengatakan tidak boleh dipakai. La tuhmalu anna ala al-ittisal. Kalau riwayat dengan anna begitu di antara perawi dengan perawi lain, kita tak boleh terus pakai dengan makna bersambung sanad. Tak boleh. Ada khilaf lah dalam perkara ni. Ada khilaf. Inilah benda. Kenapa orang dikata begini, kenapa orang dikata begini? Dia sebab khilaf, benda ijtihad. Ijtihad ni bukan dalam bab fiqh saja. Dalam bab hadis pun ada ijtihad juga, ada yang khilaf juga. Tengok banyak kan, kita berjumpa hari ni saja berapa khilaf. Bukhari dengan Muslim berkhilaf, ini Ahmad dengan ini pula khilaf pula. Khilaf. Ini masalah usul ni. Usul pun ada khilaf. Ada yang tidak ada khilaf, ada yang semua sepakat, ada yang tidak sepakat. Wa in kanat an lil ittisal, walaupun an untuk ittisal, menunjukkan bersambung. Was sahih al-awwal, Imam Nawawi dia tarjih. Dia kata yang sahihnya yang pertama tadi, sama dengan an juga. Dia bergantung kepada perawi itu mudallis ke tidak. Kalau tidak mudallis, kemudian seperti tadilah, bertemu, terbukti bertemu ke? Kalau terbukti bertemu, kira muttasil, mahmulun ala sama', kita pakai dia dengar lah, begitulah. Tapi kalau Imam Muslim, dia tidak syarat terbukti bertemu, ada kemungkinan bertemu saja kerana mereka berdua hidup sezaman, sudah memadai. Dia pakai sudah muttasil itu, sudah muttasil. Begitulah juga dengan qala, haddatha, zakara dan sebagainya. Semuanya itu dipakai dengan makna sanad itu muttasil, bersambung dan sama. Perawi di bawah mendengar perawi di atasnya. Jadi dia kata, dia bercerita, dia menyebutkan. Jadi ini semua ni dia menyebutkan sebab Nabi SAW menyebutkan. Padahal mana kita dengar Nabi? Kita kata begitu kan? Nabi SAW bersabda. Bila kita dengar Nabi? Tapi kalau perawi, seorang perawi dengan perawi yang lain yang sezaman, kita kena pakai dia dengar dan bersambung. Begitulah. Dengan syarat tadilah. Dengan syarat tidak mudallis. Kalau mudallis tak boleh. Sebab itu ulama-ulama mengatakan ini tak boleh pakai. Hadis ni lemah. Sebab apa? Ini ada perawi mudallis dan dia meriwayatkan secara an-anah. Itu sebab lemahnya. Perawi mudallis kalau dia meriwayatkan secara tahdits, dia kata haddatsana atau haddatsani, setengah-setengah tu boleh pakai. Setengah-setengah tak boleh. Dia katalah macam mana pun tak boleh. Sebab dia teruk sangat. Itu tengoklah. Ini semua cerita tentang rijal hadis, perawi hadis. Ada yang teruk sangat, dia kata saya dengar dengan dua telinga saya ni. Dia kata macam tu pun tak boleh pakai. Tapi kalau perawi yang kuat, dia kata an saja pun orang pakai. Riwayat secara an-anah boleh pakai dan orang anggap dia dengar. Walaupun yang sebenarnya kalau kita nak tahqiq betul, yang itu dia dengar ke? Tiap-tiap satu ke kamu dakwa dia dengar? Ada kemungkinan kan dia tidak dengar, boleh jadi dia ambil daripada orang lain. Dengan sebab itu lebih selamat kalau dia riwayatkan dengan an. Sebab riwayat dengan an ada kemungkinan tidak langsung melalui orang lain. Dia tidak berdusta. Itu cara nak menyelamatkan diri. Nak menyelamatkan diri. Macam kita lah, kita dengar daripada ayah kita. Sekarang ni kita tak pasti semua tu. Jadi bila kita sebut semua, kita sebut dengan an. Itu lebih selamat dalam kaedah ilmu hadis lah. Sebab riwayat dengan an memberi ruang, ada kemungkinan dia tidak dengar secara langsung, dia ambil itu melalui orang lain, bermakna dia tidak berdusta.
Ada juga yang takut dia termasuk dalam berdusta tu, dia riwayat dengan an. Yang sebenarnya dia banyak dengar, tapi nak sebut tiap-tiap satu tu yang mana satu dia tak berani. Jadi dia kata begitu. Itu lebih selamat sebenarnya. Itu kelebihan riwayat secara an-anah ni. Dia ada kelebihan dia sendiri. Kalau dia kata haddatsani atau haddatsana, untuk semua memanglah dari segi kekuatannya kuat dah, lebih meyakinkan orang. Tapi hakikatnya takut-takut berdusta. Dia tak cerita pun. Ayah dia tu katakanlah, ayah dia tak cerita pun. Dia kata, ayah saya cerita pada kami, atau kepada saya. Padahal yang itu ayah dia tak cerita. Orang lain cerita kat dia, dia terlupa dah. Itu tidak amanah. Jadi riwayat secara an-anah ni, dia ada kelebihan dia sendiri, iaitu lebih menjaga seseorang itu daripada termasuk dalam golongan pendusta. Itulah maksudnya. Kemudian kita sekat itulah dulu. InsyaAllah kita akan bincang seterusnya. Sekarang ni sudah nampak kan secara kasar itu apa masalahnya. Secara kasar sudah nampak. Kemudian kita nak tengok hujah Imam Muslim, satu-satu dia bagi, dia kritik, dan apa jawapan bagi pihak lain itu pula. Itu kita akan tengok seterusnya lah. Setakat ini dulu untuk hari ini. Wallahu a'lam. Ada muskilan ya? Tapi untuk orang awam memang tak perlu benda ni. Dia mana tahu apa ni, yang ni riwayat secara anak-anak, tidak anak-anak yang sampai kepada orang ramai ni ada macam-macam. Ada daripada awal sampai akhirnya riwayat bertahdits. Ada yang tidak begitu. Tapi benda tu sudah orang pakai, sudah orang terima pun. Dia kena ada bukti lah. Siapa yang orangnya, dia mesti, dia nak sebut begitu je, siapa yang cerita pada dia. Kalau orang tu tidak sezaman dengan dia lah. Kalau sezaman dengan dia boleh pergi tanya, kamu berjumpa kau bila? Kalau tidak sezaman dengan dia mesti kena ada sanad pula. Orang ni cerita kepada saya, orang ni cerita kepada dia, orang ni pula cerita kepada dia bahawa dia bertemu dengan orang tu, orang yang berkenaan. Dia sempat bertemu dengan orang ni pada sekian-sekian hari, sekian-sekian tarikh. Terbukti begitu. Dan orang yang mencerita ketika satu tu orang yang kemah-kemah, orang yang boleh dipercayai. Itu cara. Penat tu, penat banyak, bukan seorang nak selidik. Sehingga dia boleh buat kitab yang berasingan kan, Tabaqatul Mudallisin, yang